صلينا على النبي الهادي الأمين، سيدنا النبي قد الحسن قد الحسين، من نور جمال النبي شق القمر نصين، ألفنا روح يا نبي من نور جمالك فين، ألفنا روح يا نبي من نور جمالك فين. صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، مزجش في هواك مطلبي، وعند الحبيب صليت. صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، مزجش في هواك مطلبي، وعند الحبيب صليت. والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان، والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان. يا سر الوجود يا طه، أنا جاي وحياتي مهتاهة، أتعلق بنور النبي وأتعطر بآل البيت. صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، مزجش في هواك مطلبي، وعند الحبيب صليت. كفكفت دمع الحنين عند المقام كفيت، وسقاني نور النبي شربت ما استكفيت. لفرش ورود الحب وازرعها في الروح، ده العشق فيك يا نبي يا حبيب صلوات ومفروضة، ده العشق فيك يا نبي يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin, wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin, wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala, Allah pilih kita pada pagi ni. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Taala lindung kita, keluarga kita, orang yang kita sayang daripada wabak COVID-19 dan juga segala fitnah yang buruk, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara juga kita daripada musibah dalam agama. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita semua kebaikan dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Pagi ni kita masih lagi berada di awal bulan Zulkaidah. Bulan Zulkaidah, bulan haram. Maka kita niatkan sekarang ni kita sedang memuliakan
bulan yang Allah Ta'ala muliakan, bulan Zulkaidah. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat pahala yang lebih apabila kita tambahkan niat kita. Macam biasalah kita biasa sebutkan bahawasanya cara untuk tambahkan niat, tambahkan pahala adalah dengan tambahkan niat. Dan salah satu niat yang baik adalah memuliakan bulan yang Allah Ta'ala muliakan, iaitu bulan Zulkaidah ini. Okey, jadi kita akan sambung bacaan kitab kita. Kita sampai kepada bab yang ke-21, bab takziah, bab yang menceritakan tentang hukum hakam dan adab-adab berkaitan dengan takziah. Dan kita tahu bahawasanya takziah adalah satu perkara yang baik untuk dilakukan dan kita semua biasa lakukan. Cuma kadang-kadang orang tanya macam mana cara yang terbaik. Kadang-kadang tanya macam mana kalau orang tu bukan Islam, kalau orang yang meninggal tu Islam tapi keluarga dia bukan Islam, ataupun sebaliknya, orang yang meninggal tu bukan Islam, yang keluarga dia pula orang Islam, dan sebagainya lah. Lebih kurang begitu. Soalan-soalan macam tu biasa ditanya. Dan mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat pada pagi ni, insya-Allah, pada subuh kita. Dan biasalah kita tahu bahawasanya bila kita berbicara tentang kesakitan, takziah dan sebagainya, saya teringat sebenarnya ialah kita ni selalu bicara tentang sakit yang berbentuk fizikal. Semalam saya nampak komen daripada Cikgu Syairan sebut tentang sakit yang berbentuk rohani, yang kita selalu abaikan, sampai disebutkan oleh sebahagian para salihin. Saya tak ingat siapa dia, seorang wali Allah Ta'ala, apabila anaknya meninggal dunia, orang datang takziah kepada dia, takziah kepada dia, dia menangis sangat-sangat. Jadi orang pun tanya dia, ataupun orang pelik, kenapa lah Syekh ni menangis sangat-sangat? Anak yang meninggal tu sudahlah kan, dah cukup lah tu, tak payahlah nak nangis lebih lagi. Tapi akhirnya rupanya Syekh tu kata apa? Dia kata sebab dia kata anak aku meninggal ni ramai orang datang takziah, tapi kalau aku tak sembahyang berjemaah, kalau aku tak pergi masjid sembahyang berjemaah, tak ada orang pun nak ucapkan takziah pada aku. Sedangkan musibah dalam agama tu jauh lebih besar daripada musibah dunia, kan? Musibah pada agama ni jauh lebih besar. Kita kadang-kadang lupa musibah pada agama. Kita selalu perhatikan musibah pada dunia, kan? Musibah harta, musibah kesihatan, kematian dan sebagainya. Jadi takziah kita pun berkaitan dengan isu-isu tersebutlah. Jarang kita nak fikirkan tentang musibah kita dalam urusan agama kita, kan? Musibah yang berlaku bila kita dapat kita solat kita tak berjemaah, ataupun solat kita lambat, ataupun solat kita tak khusyuk, kan? Itu semua kan musibah dalam agama sebenarnya. Ataupun baca Quran pun malas, lambat, baca Quran pun tidak menghayati bacaan tersebut, dan macam-macam lagi lah. Maknanya kita musibah-musibah begitu tu macam ringan je bagi kita, sedangkan musibah itu jauh lebih berat sebenarnya berbanding dengan musibah dunia kita. Dunia ni memang akan hilang macam tu aja. Dunia ni memang akan pergi, kan? Dia bukannya selama-lamanya. Tapi yang itu pula yang jadi perkara yang lebih besar bagi kita. Jadi itu sekadar peringatanlah untuk diri sendiri dan juga untuk kita semua, insya-Allah. Sebelum kita masuk kepada bab yang ke-21 ni, bab takziah, kan? Bab takziah. Sebelum kita pergi jauh, cakap panjang-panjang, tak tengok pula audio visual jelas. Okey, alhamdulillah. Lupa pula nak check dekat bahagian komen. Okey dah, dia video jelas, insya-Allah. So kita tulisan dia kecil sangat kat sini, saya besarkan, insya-Allah. Kat sini kecil sangat. Ini pun kalau boleh kita besarkan sikit. Allah, besar sangat. Okey. Macam mana nak bagi dia? Okey. Bab yang ke-21, bab takziah. Okey. So kita akan bacakan yang ini dulu. Kita akan baca yang dalam bahasa Arab dulu, insya-Allah. Saya baca bahasa Arab, lepas tu baru kita baca yang terjemahan dia, insya-Allah. Macam biasalah. Bisanadin muttasilin anil Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin qala rawaina fi kitab Tirmidzi was Sunanil Kabir li Baihaqi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man azza musaban falahu mithlu ajrih. Isnaduhu dhaif. Kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dan Sunan Al-Kubra karya ataupun susunan Imam Al-Baihaqi. Perkataan karya mungkin tak sesuai kot.
susunan lah Imam Al-Baihaqi daripada Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, man azza musaban falahu mithlu ajrih, siapa yang bertakziah kepada orang yang ditimpa musibah, maka dia mendapat pahala seperti mana pahala orang yang terkena musibah itu. Sanad hadis ini dhaif, isnaduhu dhaif. Okey, jadi kita tahu bahawasanya orang yang ditimpa musibah mendapat pahala daripada Allah, kan? Kita tahu orang yang ditimpa musibah, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Apa sahaja musibah, walau sekecil-kecil perkara pun Allah Ta'ala ampunkan dosa, kan? Kita belajar benda ni banyak kali dah, kita belajar daripada kecil pun sebenarnya, hatta tercucuk satu duri sekalipun, kan, telah pun kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu jugalah kalau kita pening kepala sikit pun, kan, semalam saya rasa pening sikit semalam petang, so fikir macam tu je, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa, kan? Ingat hadis tadi tu, Allah Ta'ala ampunkan dosa, mudah-mudahan begitu. Jadi bila kita memberikan takziah kepada orang yang ditimpa musibah, kita juga mendapat ganjaran seperti mana orang tu dapat. Itu ganjaran ataupun kelebihan kepada memberikan takziah. Jadi jangan malaslah untuk ucapkan takziah, walaupun sedikit. Kadang-kadang kita boleh mesej dekat WhatsApp, dekat handphone kita je, kan, dekat Facebook, Instagram dan sebagainya. Simple je, tapi kita dapat pahala yang besar. Rugilah kalau kita tak ambil. Dan perhatikan perkataan sanad hadis ini dhaif. Imam At-Tirmizi, Imam An-Nawawi sengaja sebut, Imam Nawawi sengaja bawakan sanad hadis ini dhaif. Lagipun kita faham bahawasanya hadis yang dhaif tetap diterima oleh para ulama. Ini hadis yang pertama, kita jangan lupa, hadis yang pertama lagi Imam Nawawi bawa, walaupun hadis itu dhaif, kan? Bukan maknanya Imam Nawawi tak reti tentang beza sahih dhaif ke apa. Orang sekarang yang lebih-lebih sangat sampai tak reti beza sahih dhaif ni, sampai meletakkan dhaif ini sekaligus dengan maudhu', dengan palsu, sampai tolak habis hadis dhaif, kan, sampai terus kata ni dhaif je, memperlekehkan hadis dhaif, kan? Bahkan kan hadis sahih ada, cukuplah gunakan hadis sahih, sudahlah. Ini semua perkataan-perkataan yang orang tak reti. Sebab apa? Kita ambil cara Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ni siapa dia? Ulama paling pakar dalam bidang hadis pada zaman beliau. Imam Nawawi ni orang yang sangat-sangat hebat dalam bidang hadis, kan? Bukannya orang calang-calang, bukannya setakat hafal hadis 2-3 itu pun tersasul lagi, kan, macam saya. Jadi Imam Nawawi ni memang bukan calang-calang orang. Jadi Imam Nawawi bila bawakan hadis dhaif, ada kita nak cakap, hadis sahih kan banyak lagi, apa nak bawa hadis dhaif? Berani kita cakap macam tu pada Imam Nawawi. Okey. Jadi Imam Nawawi bawakan hadis ni dalam keadaan beliau tahu hadis ni dhaif. Bukan macam Imam Nawawi tak tahu kot, kan, kita yang akhir zaman ni baru tahu hadis ni dhaif, kita dah kaji dah, kajian kita menunjukkan hadis ni dhaif. Bukan. Imam Nawawi tahu. Tapi Imam Nawawi bawakan hadis ni sebab ia termasuk dalam fadailul a'mal, kan, untuk menunjukkan kelebihan-kelebihan amalan-amalan, kan. Bukannya hukum asas pada akidah ke apa, bukan, kan, cerita tentang kelebihan-kelebihan amalan. Maka tak ada masalahnya untuk menggunakan hadis dhaif. Okey. Seterusnya kita bacakan pula hadis yang seterusnya. وبه عنه قال وروينا في كتاب الترمذي أيضا عن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى ثكلا كسي بردا في الجنة قال الترمذي ليس إسناده بالقوي. من عزى ثكلا, siapa yang bertakziah kepada wanita yang ditinggal mati anaknya, kan, ibu yang anaknya meninggal dunia, kan, maka akan mendapat jubah di syurga, kusia, dipakaikan dengan burdan, dengan satu jenis pakaian di syurga, akan dipakaikan dengan satu jenis pakaian di syurga. Imam Tirmizi mengatakan sanad hadis ini tidak kuat. Okey, tak payah kita sambung, tak payah kita ceritakan lagi lah kenapa para ulama bawakan juga. Seterusnya, wa bihi anhu qala wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Nasa'i an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma hadithan tawilan fi
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah radhiyallahu anha ما أخرجك يا فاطمة من بيتك قالت أتيت أهل هذا البيت فترحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به. Apa dia? Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan An-Nasa'i daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, satu hadis yang cukup panjang. Dalam hadis ini disebutkan bahawa Nabi SAW bertanya kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, puteri baginda, tanya kepada puteri baginda Sayyidatina Fatimah, ma akhrajaki ya Fatimah min baitiki, apa yang menyebabkan engkau keluar daripada rumahmu wahai Fatimah, kan? Apa yang menyebabkan engkau keluar, kenapa engkau keluar dari rumah? Maknanya Nabi SAW tengok Sayyidatina Fatimah tak ada kat rumah. Sayyidatina Fatimah balik, Nabi SAW tanya, kenapa engkau keluar, kenapa, kan? Apa sebabnya? Lagipun sebab kita pun tahu Sayyidatina Fatimah bukan orang yang suka keluar. Okey. Jadi Nabi SAW bila tanya soalan ni, dalam keadaan Nabi SAW tahu yang Sayyidatina Fatimah bukan orang yang suka-suka je nak keluar. Kan? Bukan macam kita pada hari ni, tak kira lelaki perempuan kadang-kadang kan, suka sangat keluar kan. Jadi Sayyidatina Fatimah bukan orang yang selalu keluar. Jadi bila dia keluar, satu benda yang pelik, Nabi SAW pun bertanya, kan, apa yang menyebabkan engkau keluar pada waktu ini, kan, ataupun kenapa engkau keluar ni. Jadi dijawab oleh Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha, ataitu ahla hadzal bait, aku mendatangi ahli keluarga kat rumah ni, dan aku fatarhamtu ilaihi mayyitahum, maka aku mengungkapkan rasa kasihan, rasa berduka cita kepada mereka akan jenazah yang ada di ataupun orang yang meninggal dunia di kalangan mereka. Au azzaituhum bihi, ataupun aku bertakziah kepada mereka, kan, dengan musibah yang menimpa mereka. Kat sini hadis ni apa sebenarnya nak tunjuknya? Hadis ni pertama tunjuk Sayyidatina Fatimah biasa buat benda tu, kan, walaupun Sayyidatina Fatimah tak keluar rumah, tapi bila nak mengucapkan takziah kepada keluarga si mati, Sayyidatina Fatimah keluar, tak ada masalah, kan, kerana ada urusan. Yang keduanya, hadis ini juga menunjukkan kepada sunnahnya perkara ni. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tidak menegur perbuatan Sayyidatina Fatimah tu. Tak ada pula kata engkau kan perempuan, tak payahlah keluar, tak, kan. Tak ada pula Nabi SAW kata tak payahlah nak takziah ni, sama je, orang dah mati lah. Tak, kan. Nabi SAW membenarkan, menunjukkan itu juga adalah salah satu daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, wa bi anhu qala wa rawaina fi sunan ibn Majah wal Baihaqi bi isnadin hasanin an Amr bin Hazm radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatihi illa kasahu Allah azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah. Tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya dengan musibah yang menimpanya, musibah yang melanda saudaranya, yang diratai oleh saudaranya, illa kasahullahu azza wa jalla, melainkan Allah akan memakaikannya, Allah azza wa jalla akan memakaikannya min hulalil karamah, daripada perhiasan-perhiasan kemuliaan. Hulal adalah perhiasan-perhiasan, dia plural, perhiasan-perhiasan karamah, kemuliaan pada hari kiamat. Okey. Jadi itulah dia antara kelebihan kita mengucapkan takziah kepada orang. Takkanlah kita tak nak, kan? Takkanlah kita tak nak Allah Ta'ala pakaikan perhiasan pada hari kiamat. Hebatnya hadis ni sampai disebutkan bahawa Allah sendiri yang memakaikan. Maknanya memang Allah Ta'ala memberikan kepada orang tersebut kemuliaan pada hari kiamat. Ucapkan takziah dan simpati kepada orang yang kematian ahli keluarga. Okey. Kenapa saya punya Facebook ke phone satu lagi ni dia asyik terkeluar je. Okey dah. Selesai. Seterusnya. Apa dia sebenarnya takziah? Takziah tu sendiri, macam mana sampai dapat pahala yang begitu besar?
Kan? Macam mana sampai takziah tu diletakkan satu kelebihan yang besar. Kan kalau kita fikir balik kan, macam mana takziah ni kan macam simple je, dan takziah ni kan macam senang je kita nak buat. Kita kata macam, yalah, benda yang kita biasa buat lah. Lagi-lagi kalau ada handphone sekarang ni kan ada, apa istilah dia? Stiker. Kalau kat WhatsApp tu kan ada stiker. So kalau setakat pakai stiker tu, ya Allah, lagi senang. Tinggal nak tap, jatuh je kan. Dua touch je kan. Jadi satu pilih stiker, satu tekan stikernya. Habis. Terus sampai kepada orang tu. Walaupun senang, tapi sebenarnya takziah ni, apa dia punya intipati dia sampai dia mendapat kelebihan yang besar tu. Macam mana takziah ni dia boleh jadi pahala yang besar, kemuliaan yang besar, sedangkan benda tu nampak macam simple. Okey, kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Seterusnya Imam Nawawi kata wa'lam, maka dan ketahuilah. Walaupun tak ada kat terjemahan kat sini kan, tapi sebenarnya kita boleh baca yang dalam bahasa Arab. Imam Nawawi menggunakan perkataan wa'lam, maknanya ketahuilah. Maknanya benda ni besar dan benda ni konten, benda ni konten utama. Apa Imam Nawawi kata? Anna ta'ziyata hiya tasbiru wa dhikru ma yusalli sahibal mayyiti wa yukhaffifu huznahu aw haznahu wa yuhawwinu musibatahu. Okey, wa hiya mustahabbah, tentu sekali. Ta'ziyah adalah, apa sebenarnya ta'ziyah? Ta'ziyah adalah tasbir, disebutkan. Hiya at-tasbir, menjadikan orang itu bersabar. Ta'ziyah adalah menasihatkan orang itu untuk bersabar ataupun menjadikan orang itu bersabar. At-tasbir. Kemudiannya takziah juga adalah wa dhikru ma yusalli sahibal mayyit, dan menyebut-nyebutkan perkara yang boleh menggembirakan ahli keluarga tersebut, menghibur keluarga. Menghibur, bolehlah perkataan menghibur. Menghibur ni saya risau bukannya apa, saya risau takut ada orang yang salah faham, kata buat hiburan pula pergi nyanyi depan si mati pula. Depan keluarga si mati. Maksudnya menyebut-nyebutkan perkara yang melegakan keluarga si mati tu, kan? Nanti kita sebutlah apa benda yang akan melegakan orang tu, kan? Kemudiannya seterusnya wa yukhaffifu huznahu aw hazanahu. Okey. Yukhaffif, meringankan apa? Meringankan kesedihannya, huznahu, ataupun hazanahu. Hazan maksudnya perkara-perkara yang menyulitkan. So meringankan beban ataupun kesedihan mereka. Wa yuhawwinu musibatahu, dan meringankan juga musibah mereka. Ini dah dia takziah. So kalau kita ditanya takziah tu apa dia sebenarnya, jadi takziah adalah kita menyabarkan orang yang ditimpa musibah, kematian dalam keluarga. Kita menggembirakan dia dengan ucapan-ucapan yang tertentu, dan kita meringankan dia punya musibah. Inilah intipati kepada musibah, kepada takziah. Intipati kepada takziah. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi wahiyya mustahabbah, maka ia adalah sesuatu yang digalakkan, sesuatu yang kita panggil hukumnya sunat. Mustahabbah, digalakkan. Kerana apa dia hukum dia sunnah? Fa innaha mustamilatun 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa hiya aidan dakhilatun fi qaulillahi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apa dia? Hukumnya sunnah kerana dalamnya terkandung amar ma'ruf dan nahi munkar. Satu, dia ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Kat mana kita sebut bahawasanya takziah ni ada amar ma'ruf nahi munkar? Kita ajak orang untuk bersabar. Itu kan amar ma'ruf. Sabarlah weh, sabar. Kau kena strong, babe, be strong. Okey. Itu kan sebenarnya amar ma'ruf. Itu amar ma'ruf tu. Jangan kita lupa. Maknanya kita sedang buat satu perkara yang sangat mulia, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah Taala puji sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Apa sifat yang ada pada para sahabat bila Allah SWT puji mereka sebagai sebaik-baik umat?
Disebutkan apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang munkar. So amar ma'ruf dan nahi munkar salah satu daripada sifat yang terbaik. Jadi bila orang meninggal dunia, kita suruh dia sabar. Walaupun perkataan suruh tu maksudnya dengan nasihat, dengan percakapan yang baik lah kan. Jadi kita ajak dia untuk bersabar. Itu kan amar ma'ruf sebenarnya. Dia jadi nahi munkar, ya, nahi munkar. Kita dah belajar pada pengajian yang lepas, bulan lepas, kita dah bersebutkan tentang betapa di sana ada perkara-perkara mungkar yang boleh dibuat oleh keluarga si mati, iaitu meratap, meraung seperti raungan orang jahiliah, ratapan orang jahiliah, mengoyak-ngoyakkan baju, memukul-mukul, menampar-nampar muka, memukul-mukul badan, kan, kerana kesedihan pada musibah yang melanda tu kan, kematian ahli keluarga mereka tu. Jadi kita bila takziah tu sebenarnya kita telah menghalang juga kemungkaran. So amar ma'ruf dan nahi mungkar kita sedang lakukan serentak waktu tu. Okay, itu yang pertama, iaitu takziah ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang keduanya, wahia aidan dakhilatun fi qaulillahi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Selain daripada itu, takziah juga termasuk dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah atas kebaikan, atas kebajikan dan ketakwaan. Tolong menolong. Sebenarnya kita ni bila mengucapkan takziah kepada keluarga si mati, kita sedang tolong menolong. Kita sedang buat kebaikan, kita ajak dia untuk melakukan kebaikan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolonglah tu kan. Ta'awun. Dia tolong kita, kita tolong dia. Bila kita ditimpa musibah, dia pula yang tolong sabarkan kita, dia pula yang tolong nasihatkan pada kita. Kan, bila dia ditimpa musibah, kita yang tolong sabarkan dia, kita nasihatkan dia, kita berikan perkabaran-perkabaran yang gembira kepada dia. So wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tadi amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. So takziah ada kedua-dua ni. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, wa hadzani min ahsani ma yustadallu bihi at-ta'ziyah. Inilah dua perkara antara yang terbaik yang menjadi petunjuk kepada takziah. Disebutkan maksudnya adalah dua perkara ni maksudnya amar ma'ruf nahi munkar dan juga at-ta'awun 'alal birri wat taqwa dalam ayat tersebut kan. Bukan ayat ini merupakan dalil terbaik untuk mengucapkan takziah, bukan. Terjemahan ada salah kat situ. Maksudnya dua perkara inilah menunjukkan kepada yang terbaik dalam takziah. Sebab Imam An-Nawawi menggunakan perkataan wahadhani. Ini dua perkara. Dua perkara. Macam mana pula ayat ini pula? Saya tengok balik yang Haji Fadil punya buku. Mana? Al-Azkar, takziah. Inilah dalil yang paling baik tentang takziah ini. Tak kena juga terjemahan dia. Okey. Tak apalah. Inilah lebih tepatlah daripada ayat ini merupakan dalil. Dia bukan ayat ini sebenarnya, dua-dua perkara ini. Okey. So dua perkara. Satu amar ma'ruf nahi munkar, satu lagi ta'awun, tolong menolong atas kebaikan dan takwa. So dua perkara inilah yang menjadi petunjuk kenapa takziah adalah satu perkara yang mustahabbah, yang digalakkan, yang disunatkan. Okey, seterusnya kita terus pergi kepada apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi sebagai macam mana kita nak hadis-hadis yang menjadi dalil kepada at-ta'ziyah itu sendiri. Apa dia? Antaranya tadi selain daripada ayat yang kita bacakan tadi, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah Taala sentiasalah menolong seorang hamba selama mana hamba itu menolong saudaranya sendiri. Ini pun adalah satu dalil yang cukup jelas. Kenapa kita katakan takziah ni satu benda yang baik? Sebab kita sebenarnya sedang tolong saudara kita. Saudara kita yang ditimpa musibah, kita sedang tolong dia. Kan? Bila kita tolong dia, Allah Ta'ala tolong kita. Jadi ini yang menyebabkan takziah ni satu benda yang
besar dalam Islam. Islam agama tolong menolong, agama yang suka kita tolong menolong, kan? Jadi bila tolong menolong ni, kelebihan dia besar di akhirat nanti. Bahkan di dunia lagi Allah Ta'ala akan tolong kita selagi mana kita tolong hambanya yang lain. Begitulah. Ini hadis ni popular. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala sentiasalah membantu menolong seseorang selagi mana hamba itu menolong saudaranya sendiri. Hadis ni hadis sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan lain-lain. Okey. Kita terus pergi kepada tajuk yang berikutnya. Tajuk yang berikutnya adalah berapa hari pula kita boleh bertakziah. Berapa lama? Kita sebut tadi memang sunat. Tapi bila nak takziah? Bila nak takziah, berapa hari nak takziah dan sebagainya? Ini kita akan baca insya-Allah. Qal wa'lam anna at-ta'ziyata mustahabbatun qabla ad-dafni wa ba'dahu. Okey. Jadi yang pertama sekali adalah takziah disunatkan sama ada sebelum ataupun sesudah orang itu ditanam, kan, ataupun dikuburkan. Jadi sebelum dikuburkan pun boleh, selepas dikuburkan pun boleh untuk ucapkan takziah. Maksudnya takziah tu tak adalah sampai kita tunggu dah kuburkan ke belum, dah kubur, okey takziah, kan? Bukan. Jadi pada mula-mula lagi saat orang tu meninggal pun dah boleh nak datang untuk ucapkan takziah ataupun mesej ucapkan takziah dan sebagainya. Cumanya kejap lagi kita akan baca bila yang lebih baik. Kemudiannya qala ashabuna, berkata para ulama mazhab Syafi'i. Saya tak suka sebenarnya terjemahan ulama yang seangkatan dengan kami, ya. Ulama mazhab Syafi'i senang. Yadkhulu waqtu ta'ziyati min hina yamutu wa tabqa ila 3 ayyamin ba'da dafni. Masuknya waktu takziah daripada kematian orang itu meninggal dunia sampailah 3 hari selepas dikebumikan. 3 hari selepas dikebumikan. Wa 3 ala taqribi la ala tahdidi. 3 hari di sini ini maksudnya lebih kurang, bukannya tepat-tepat. Menjurus kepada pendekatan, bukan untuk membataskan. Okey, takut salah faham pula kat situ. Maksudnya 3 hari ni lebih kurang 3 hari, bukanlah tengam-ngam 3 hari. Maknanya bukanlah kita kira betul-betul, oh dia ditanam pukul berapa, pukul 3 petang hari Selasa, oh maknanya Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat pukul 3 petang, pukul 4 petang tak boleh dah takziah sebab dah lebih 3 hari. Tak, lebih kurang, kan? Lebih kurang ni kata siapa? Kadza qalahu Syekhul Imam Abu Muhammad Al-Juwaini min ashabina. Begitulah yang dikatakan oleh Syekh Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini, daripada para ulama mazhab Syafi'i. Sangat terkenal Imam Abu Muhammad Al-Juwaini, salah seorang ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey, seterusnya para ulama yang lain daripada kalangan kami mengatakan, maknanya daripada mazhab Syafi'i mengatakan, wa tukrahu ta'ziyatu ba'da 3 ayyam. Makruh hukumnya bertakziah selepas daripada 3 hari. Maknanya lebih daripada 3 hari hukum dia makruh. Kita kadang-kadang kan ada macam tu, dah lepas minggu baru kita ucapkan takziah. Jadi boleh ke tidak? Sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan makruh kalau lepas 3 hari. Kerana apa? Kerana apa makruh? Li'anna ta'ziyata litaskini qalbil musab wal ghalibu sukunu qalbihi ba'da 3 fala yujaddidu lahu al-huzna aw al-hazana, hakadha qalahu al-jamaahir min ashabina. Okey, kerana takziah ni tujuan dia adalah untuk menenangkan hati orang yang ditimpa musibah. Sedangkan kebiasaannya hati orang tersebut telah tenang setelah 3 hari, selepas 3 hari. Maka jangan pula kita membangkitkan, memperbaharui semula kesedihan dia. Begitulah yang dikatakan oleh kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i. Kan, faham kot? Sebab takziah ni tujuannya adalah untuk menenangkan hati orang. Dan kita ucapkan takziah lepas minggu contohnya, kawan tu dah tenang, kita pula bangkitkan balik kesedihan dia. Kan, sabarlah weh, sabar. Aku tahulah, kan, dia tu memang baik orangnya. Kan, tapi sabarlah kita cakap macam tu, orang tu dah tenang-tenang, dia teringat balik tu, menangis balik dia, menangis balik dia. Jadi caranya adalah ini jumhur para ulama mengatakan jangan lebih daripada 3 hari, kan.
cukup-cukuplah 3 hari saja untuk kita mengucapkan takziah. Kalau lama sangat tak payah untuk ucapkan takziah, sebab kita akan menyebabkan orang itu terkenang-kenang balik orang yang telah meninggal dunia tadi tu. Itu sebab dalam Islam sebenarnya kita tak diajar untuk selalu-selalu sangat membangkitkan rasa kesedihan atas pemergian seseorang. Kan? Seperti mana dilakukan oleh Syiah pada tiap-tiap tahun pada 10 Muharram tu kan, membangkit-bangkitkan tentang peristiwa syahidnya Sayyidina Husain, kan, radhiyallahu taala anhu. Bukannya kita tak bersedih dengan peristiwa tersebut, tetapi kita tidak diajar untuk membangkit-bangkitkan lagi rasa sedih tu, mengulang-ulang rasa sedih tu. Kita tak payah lagi nak ucapkan takziah lagi, nak mengulang-ulang menyegarkan semula kesedihan. Itu bukan cara kita dalam di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah memang kata begitulah. Maka kita pun belajar dan kita amalkan insya-Allah. Okey. Tetapi sebahagian daripada para ulama mazhab Syafi'i pula ada pandangan yang kedua. Tadi kita kata ni pandangan majoriti. So bila kita sebut ini adalah pandangan majoriti, bermakna dia bukan sepakat semua ulama mazhab Syafi'i kata 3 hari. Ada ulama mazhab Syafi'i yang lain yang mengatakan lebih 3 hari pun tak apa. Cuba kita baca. Apa dia? Waqala Abul Abbas Ibnul Qasi min ashabina. Abul Abbas Ibnul Qas, ya, ini juga ulama besar dalam mazhab Syafi'i, kan? Abul Abbas, kalau kita perhatikan hebatnya Abul Abbas Ibnul Qas ni, dia ulama yang awal dalam mazhab Syafi'i, yang merupakan ulama kurun ke-3, kurun ke-4 Hijrah. Dia meninggal lebih kurang tahun 300 lebih lah Hijrah. Beliau orang asal daripada bla Iran sana, At-Tabari, kan? Jadi beliau merupakan salah seorang ulama yang menjadi rujukan juga dalam mazhab Syafi'i, dan beliau juga adalah anak murid kepada Imam Ibn Surayj. Imam Ibn Surayj juga salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yang ulama kurun ke-3 lah, ulama kurun ke-3 Hijrah, Imam Ibn Surayj, yang menjadi salah satu daripada rujukan besar dalam mazhab Syafi'i, dan orang yang dipanggil Imam Syafi'iyah fi asri, imam ulama-ulama mazhab Syafi'i pada zaman beliau. Dan beliau lahir pada tahun 249 Hijrah. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Jadi beliau kiranya beliau 50 tahun lebih kurang selepas daripada Imam Syafi'i, ataupun 45 tahun 45 tahun selepas Imam Syafi'i meninggal dunia. Imam Ibn Surayj ni, Imam Ibn Surayj sempat jumpa dengan teman-teman Sufyan bin Uyainah, Imam Waqi' dan sebagainya, belajar daripada Imam Abil Qasim Asy-Syafi'i, kan, dan sebagainya lah. Jadi memang beliau ni ulama yang besar sampai digelar sebagai Imam Asy-Syafi'iyah pada zaman beliau. So Imam Ibn Surayj ni, antara anak murid dia adalah Imam Ibn Al-Qas. Okey. Imam Abul Abbas Ibn Al-Qas. Jadi beliau ni walaupun mungkin kita tak biasa, saya tak, patutlah saya bercakap-cakap tadi, rupanya muka saya tak nampak. Okey, tak apalah. So Imam Ibn Al-Qas ni adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i, walaupun kita tak biasa jumpa. Cuma saya nak sebutkan bahawasanya tadi majoriti ulama mazhab Syafi'i kata tak boleh lebih daripada 3 hari, kan, ataupun makruh untuk lebih daripada 3 hari. Maka kita jumpa pula seorang ulama yang bernama Abul Abbas Ibn Al-Qas. So Abul Abbas Ibn Al-Qas kita sebutkan tadi adalah seorang ulama besar juga dalam mazhab Syafi'i, bukan calang-calang. Kita nak sebut begitulah. Jadi apa yang beliau katakan pula? La ba'sa bi ta'ziyati ba'da thalatha. Tidak mengapa untuk takziah selepas 3 hari. Bahkan bertakziah tetap berlaku sepanjang zaman, kan? Bal tabqa abadan wa in talaz zaman. Bukan sepanjang zaman, bukan tetap berlaku sepanjang zaman. Apa terjemah macam tu? Maksudnya tetap boleh bertakziah walaupun telah lama tempoh berlalu. Okey, talaz zaman tu bukannya sepanjang zaman, bukan tuluz zaman. Talaz zaman maksudnya berlalu lamanya masa tersebut. Maknanya dah lama pun masih lagi boleh takziah.
Contoh lepas bulan pun boleh takziah. Lepas 2 bulan pun tak apa. Lepas tahun pun tak apa kalau kau nak takziah kepada orang. Lepas 5 tahun pun tak apa untuk engkau takziah. Ini kata Abul Abbas Ibn Al-Qas. Okey. Seterusnya wa haka hadha aidan Imamul Haramain an ba'di ashabina. Dan pandangan ini juga dinakalkan dibawakan juga oleh Imamul Haramain daripada sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Kemudiannya pandangan yang dipilih wal mukhtar, pandangan yang dipilih bukan pendapat yang benar. Terjemahan kat situ sekali lagi saya suka betulkan, bukan pendapat yang benar. Wal mukhtar maksudnya pandangan yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Kalau pandangan yang benar, Imam Nawawi akan gunakan perkataan as-sahih. Tetapi kat sini Imam Nawawi gunakan perkataan al-mukhtar. Maknanya apa yang dipilih oleh Imam Nawawi daripada pelbagai pandangan para ulama mazhab Syafi'i adalah annaha la tuf'alu ba'da 3 ayyamin illa fi suratain. Ia tidak dilakukan, takziah itu tidak dilakukan kecuali lebih daripada 3 hari kecuali pada 2 keadaan yang disebutkan oleh para ulama mazhab Syafi'i, yang dikecualikan oleh ulama mazhab Syafi'i, kan? Iaitu wahuma idza kana al-mu'azzi aw sahibul musibah ghaiban hal ad-dafni wattafaqa ruju'uhu ba'da 3, iaitu apabila salah seorang daripada orang yang mengucapkan takziah ataupun orang yang ditimpa musibah. Kenapa terjemahannya pelayan? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini memang kena ucapkan takziah ni. Okey. Al-muazzi bukannya pelayan. Muazzi kat sini maksudnya orang yang mengucapkan takziah. Okey. Tolong betulkan Siapa yang ada buku cetakan intim tolong betulkan. Al-muazzi maksudnya orang yang mengucapkan takziah. Orang yang bertakziah. Terjemahan yang lagi satu dalam buku yang satu lagi sebut kecuali dalam 2 hal. Dalam kedua hal ini, yang pertama bila orang yang ditimpa musibah itu tidak ada di tempat ketika mayat ditanam, dan kedua bila orang yang bertakziah itu tidak ada di tempat pada hari dikuburkan mayat itu, lalu mereka tiba sesudah hari yang ketiga. Betul. Okey, terjemahan yang lebih tepat adalah terjemahan dalam kitab yang satu lagi. Terjemahan yang satu lagi iaitu, okey, tak apalah, saya terjemahkan pula senang insya-Allah. Jadi disebutkan oleh Imam Nawawi kat sini, kan, pandangan yang dipilih oleh beliau, terjemahan yang satu lagi pun ada tak betul sikit kat situ. Pandangan yang dipilih bahawasanya takziah tidak dilakukan selepas daripada 3 hari kecuali dalam 2 gambaran, 2 keadaan yang dikecualikan keduanya oleh ulama mazhab Syafi'i ataupun sebahagian daripada para ulama mazhab Syafi'i, iaitu apabila orang yang mengucapkan takziah ataupun orang yang ditimpa musibah tidak ada ketika mana pengkebumian. Kat sini 2 keadaan ada sebenarnya. 2 keadaan tu sama ada orang yang mengucapkan takziah tak ada pada hari tersebut, ataupun orang yang ditimpa musibah tu tak ada waktu tu, kan? Maka yang mereka maknanya yang kita boleh takziah pada dia tu selepas daripada 3 hari. Contohnya dia balik lepas 3 hari. Contoh macam biasa kalau orang dulu-dulu, kadang keluarga dia sendiri meninggal, dia tak tahu sebab dia bermusafir jauh, kan? Bila dia balik ke rumah baru tahu, kata ada keluarga dia meninggal dunia, ayah dia meninggal, mak dia meninggal contohnya, kan? Lepas bertahun-tahun, kadang bukan 3 hari lagi dah, kadang lepas 3 tahun balik baru tahu. Ataupun kadang kalau 3 tahun tu biasa surat dah sampai dah, ataupun jumpa juga orang kampung bagi tahu, kan, katalah berapa hari, 2 minggu 3 minggu contohnya, kan. Balik-balik baru tahu kata orang meninggal. Jadi orang pun pakat ucap terima takziah lah kepada dia. Takziah bro, mak kau meninggal. Orang dulu-dulu tak sebut lah bro, kan. Tapi maknanya katakanlah pada hari ni benda tu berlaku juga, kan. Dia tak tahu pun benda tu dah berlaku. Walaupun dah lebih 3 hari, tak ada masalah untuk kita ucapkan takziah. Begitu juga dalam gambaran yang kedua, kita yang tak ada waktu tu.
Kita tak tahu kata kawan kita tu dah ditimpa musibah. Kan? Contohnya, okey, contoh pada saya senang, bagi mudah contoh. Tahun 2005 ibu saya meninggal dunia. Kan? Saya berada di Mesir waktu tu. Lama saya dah berada di Mesir waktu tu. Saya balik lama lagi pula lepas tu. Okey. Jadi bila saya balik ke Malaysia selepas daripada tu, katakanlah 2009, 2010, saya jumpa dengan kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya pun tanya, apa khabar mak? Contohnya kan, kawan-kawan yang pernah jumpa mak saya ke dulu-dulu kan. Jadi dia pun kata, apa khabar mak? Apa khabar Umi? Contohnya. Dia kata, oh Umi dah meninggal dah. Bila? 5 tahun lepas. Contoh. Jadi diorang pun, la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, takziah. Contohnya. Kalau diorang cakap takziah waktu tu, boleh ke tidak? Jawapannya boleh. Sebab waktu mak saya meninggal tu, 5 tahun sebelum tu, diorang tak ada. Diorang tak tahu pun. Kan? Waktu tu pula kita bukannya cerita, Facebook pun tak ada lagi apa semua kan, contohnya. Jadi kita pun, banyak orang tu pun tak tahu. Jadi orang tu pun tak boleh nak takziahkan. Tapi sekarang baru diorang tahu. Sekarang baru diorang takziah. Walaupun dah berlalu 5 tahun, walaupun dah berlalu 10 tahun, tak ada masalah. Jadi yang kita kata yang tak boleh lebih daripada 3 hari tu, waktu orang tu ada dekat situ dan orang yang tu pun ada juga. Maknanya saling-saling tahu bahawasanya kematian tu berlaku, musibah tu berlaku. Kan? Sama ada keluarga tu ataupun orang yang nak memberikan takziah tu. Kedua-duanya ada dalam tempoh 3 hari tu, maka janganlah lebih daripada 3 hari. Jangan saja-saja je tangguh. Jangan saja-saja tunggu lepas minggu lah. Sebab apa? Aku nak special sikit. Waktu mula-mula tu terlampau ramai sangat orang ucap takziah pada dia. Kan? Lepas minggu lah baru aku ucap takziah. Special sikit, aku sorang-sorang aja. Kan? Orang lain semua hari pertama, hari kedua. Alah mana? Takkan aku nak sama dengan orang lain. Aku kena ada special sikit. Macam tu hukum dia makruh. Makruh sebab kita akan membangkitkan semula kesedihan pada orang tu. Okey, jelas kot insya-Allah. Jadi kalau kita lambat tahu nak buat macam mana? Lambat buka handphone kan, lambat buka WhatsApp. Saya baru ni dapat berita. Bukan baru ni lah, tahun lepasnya tu kan. Ada seorang anak murid saya, seorang abang tu meninggal dunia. Tapi saya dapat tahu lepas bulan ke 2 bulan lepas tu. 2 bulan ke 3 bulan kot. 3 bulan kot lepas dia meninggal dunia. Dia bukan duduk Kuala Lumpur ke apa, jarang jumpa lah kan. Tapi bila saya pergi ke negeri tersebut, dia memang setia lah untuk datang belajar kan. Jadi bila beliau meninggal dunia, saya tak tahu. Sampailah isteri beliau mesej saya. Dan isteri beliau kata, Ustaz, kan, suami saya, nak bagi tahu suami saya, abang sekian-sekian dah meninggal dunia kan 3 bulan lepas. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ucapkan takziah. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab kita tak ada waktu tu dan kita tak tahu pun kata abang tu meninggal waktu tu. Walaupun dah lepas 3 hari, tak ada masalah. Sebab kita tak tahu. Okey? Okey. Seterusnya, kita ambil sikit lagi sebab waktu matahari dah naik ni. Jadi kita habiskan sikit lagi untuk tajuk ni je untuk bab yang ni insya-Allah. Nanti bulan depan baru kita bincangkan nak cakap apa untuk takziah tu pula. Okey, seterusnya para ulama yang seangkatan. Tak best betul para ulama seangkatan. Para ulama mazhab Syafi'i berkata, qala ashabuna wa ta'ziyatu ba'da dafni afdalu minha qablahu. Lianna ahlal mayyit mashghuluna bitajhizihi wa lianna wahshatahum ba'da dafnihi li firaqihi akthar. Hadha idza lam yara minhum jaz'an shadida fa in ra'ahu qaddama at-ta'ziyata liyusakkinahum wallahu a'lam. Okay, berkata ulama mazhab Syafi'i, takziah selepas pengkebumian lebih afdal daripada sebelum pengkebumian. Kenapa? Kerana ahli keluarga si mati waktu tu tengah sibuk menyiapkan proses pengkebumian. Kan? Jadi jangan sibuk-sibuk nak ucapkan takziah waktu tu. Bukanlah jangan, tapi maksudnya lebih baik kita nak ucapkan takziah. Kita ucap takziah dekat sini ni bukan sekadar dengan ucapan sebenarnya. Termasuk juga sekali kita pergi kan, pergi ialah nak pegang dia, nak sabarkan dia dan sebagainya tu kan. Maka yang lebih baik adalah selepas pengkebumian berbanding dengan sebelum pengkebumian. Sebab sebelum pengkebumian tengah kalut segala urusan dokumentasi, urusan kubur kan, urusan mandi jenazah, urusan kafan dan sebagainya. Jadi
tengah kalut kan, macam lagi-lagi keluarga tu macam tengah blur lagi ni, tiba-tiba bapa meninggal ke ahli keluarga meninggal dan sebagainya. Jadi macam tengah macam belum bersedia lah kan untuk berbual dengan orang. Jadi lebih baik kita ucapkan takziah dan kita pergi untuk ucapkan takziah kepada dia tu selepas daripada pengkebumian. Cumanya dan juga kerana selepas daripada pengkebumian lebih dahsyat mereka rasa sunyi kan, apa terjemahan kat sini, dan kerana kesedihan mereka lebih banyak setelah pemakaman kerana berpisah dengan si mati. Bolehlah kan. Tapi sebenarnya perkataan wahsyah ni kat sini rasa sunyi kan. Betul, orang keluarga ni kan, bila kita perhatikan, bila dia kematian ahli keluarga tu, sebelum ke bumi tu dia sedih, tapi dia masih lagi rasa si mati ada dengan dia, masih nampak mata, masih dengan mata dia masih nampak orang tu, ataupun masih lagi ada dekat rumah kan. Tapi bila dah pergi kubur, patah balik ke rumah, rasa rumah tu sunyi. Bukannya sebab orang tu banyak cakap pun kadang-kadang kan, atau kalau orang tu dah sakit berbulan-bulan sekalipun, bertahun sakit sekalipun, bila dia tak ada tu rasa macam the emptiness tu, kita boleh rasa ada kekosongan kat rumah tu bila orang tu dah tak ada kan. Meninggal dah dia, dah tak ada dah dia. Selama ni dia ada, dia dah tak ada kan. Bila rasa tu berlaku? Selepas pengkebumian, bukan sebelum. Jadi selepas pengkebumian sebenarnya lebih lagi keluarga si mati memerlukan kepada orang yang menziarahi dia dan mengucapkan takziah kepada dia, menyabarkan dia, menenangkan dia, menggembirakan dia kan. Jadi dia lepas daripada pengkebumian lebih diperlukan berbanding dengan sebelum pengkebumian. Ini kata Imam An-Nawawi. Dan hadza idza lam yara minhum jazaan syadida. Tapi ini pun kalau tidak dilihat, kalau orang tu tak tengok, orang yang bertakziah tu tak tengok kesedihan yang melampau-lampau, jazaan syadida, ya, sedih yang melampau-lampau. Kalaulah lihat, maka didahulukan takziah untuk menenangkan mereka. Hanya kalau dia tengok family si mati ni macam tak boleh terima kan, dia dah menangis-nangis macam apa, dah terkejut sangat kan dengan kematian tu, dia terlampau sedih sangat, maka sebelum daripada dikebumikan lagi dia dah pergi dah untuk ucapkan takziah, untuk tenangkan orang tu. Dan sebab kadang-kadang kan keluarga si mati dia masih tak boleh nak terima kadang. Jadi kita tu kena datang untuk tenangkan dia. Ada satu keluarga orang yang meninggal dunia yang saya pergi ziarah dia sebelum daripada jenazah dikebumikan lagi kan. Jadi bila kita pergi kat situ, sebab apa kita pergi lebih awal? Sebab kita nampak dia orang terlampau sedih. Rupa-rupanya dia terlampau sedih sebab apa? Sebab dia kata mak dia ni tak nak operate. Mak tak nak operate, dia kata. Tapi kami adik-beradik ni yang paksa mak operate sebab doktor cakap tak ada cara dah. Jantung mak terlampau lemah. Kan? Saluran-saluran tu semua sumbat habis dah. Kan? Dah terlampau sikit je lagi tinggal. Kalau biarkan meninggal mak tu. Jadi nak kena operate juga. Tapi mak takut, mak tak nak operate. Jadi kami ni adik-beradik, kami cakap mak kena operate juga mak. Pujuklah mak untuk operate. Mak cakap mak takut kan. Sekali bila operate, mak tu meninggal dunia. Jadi bila mak tu meninggal, adik-beradik ni kan, anak-anak ni dia tak boleh. Diorang nak tengok mata diorang satu sama lain pun tak boleh lah. Diorang rasa sangat bersalah. Diorang rasa macam diorang telah membuat satu kesalahan besar pada mak diorang dan sebagainya. Rasa bersalah sangat-sangat. Jadi sedih yang melampau pada diorang. Jadi saya pergi tu ucapkan takziah tu untuk menenangkan diorang. Tenangkan kan. Antaranya bila kita boleh kita tenangkan tu, bila kita ingatkan balik diorang tujuan diorang sign surat untuk doktor bedah tu untuk apa. Kita cakap tujuannya adalah berkhidmat pada mak, nak mak baik kan. Tujuan tu betul-betul sebab nak mak baik, nak mak sihat, bukan nak bunuh mak. Jadi maknanya apa yang kamu buat sebelum mak meninggal?
Last kali, last moment kamu dengan mak sebenarnya apa dia? Kamu sedang berkhidmat pada mak. Mak meninggal dalam keadaan kamu sedang berkhidmat pada mak. Kamu sedang buat baik pada mak. Walaupun lepas tu mak meninggal, betul, tapi usaha ikhtiar kita tu kita tengah lakukan untuk memberikan untuk mencari penawar kepada ibu. Jadi bila kita cari penawar, walaupun mak tu meninggal, kita dapat pahala sebab kita sedang mencari penawar untuk dia. Kita sedang berbakti kepada dia sebenarnya waktu dia meninggal dunia. Bandingkan dengan orang yang mak tu meninggal waktu dia sedang lawan mak dia. Mak meninggal waktu dia tengah tengking mak dia. Tengking, mak tu sakit jantung, meninggal. Ada orang yang saya kenal macam ni. Kan? Jadi ini kan lagi teruk lagi. Oh, yang ini lagi susah kita nak ucapkan takziah pada dia. Yang ni lagi susah kita nak tenangkan dia. Sebab memang mak tu meninggal selepas dia tengking. Kan? Oh, yang ini memang. Yang ini mencabar. Macam mana kita nak takziah pada dia? Macam mana kita nak tenangkan dia? Kan? Sebab kesedihan dia memang luar biasa. Jadi kawan yang tadi ni saya rasa senang juga lah. Masih boleh lagi lah untuk tenangkan. Dan Alhamdulillah mereka tenang. Dan selepas daripada kita ingatkan balik kan benda-benda tu, maka mereka tenang. Jadi benda ni berlaku sebelum dikebumikan lagi. Sebab kita tengok dia terlampau sedih sangat. Okey. Kalau biasa-biasa kita buat lepas daripada itu. Soalan. Okey. Masa kita dah habis sebenarnya waktu ni. Ustaz, macam mana kalau kita ziarah awal di samping untuk bantu apa yang dia perlu? Okey, bagus soalan ni. Mungkin bantu apa-apa keperluan macam nak mandikan jenazah atau kebumikan jenazah. Okey, kalau kita pergi tu untuk tujuan tolong-menolong, untuk tujuan bantu, dia dah termasuk dalam ayat yang kita baca tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong atas kebaikan, kebajikan dan takwa. Maka itu tindakan yang terpuji. Ni yang kita sebutkan kat sini adalah kalau semata-mata untuk takziah sahaja. Kan? Bukan untuk tolong apa-apa pun. Kata apa, tolong, tak ada tolong kan? Tolong perhabis kopi dengan biskut mayat dia. Itu je lah kerjanya. Jadi kalau itu baik lepas daripada kematian, bukan sebelum. Tapi kalau kita memang ada sumbangan kita, ada benda yang kita boleh buat, maka kita pergi sebelum kematian. Sebelum kematian lah, sebelum dikebumikan. Ada benda kita boleh tolong kan? Tolong macam tadi lah sebut. Tolong apa tadi? Tolong mandikan ataupun apa-apa urusan lah. Kadang-kadang bukan mandikan tu saja kan. Apa-apa urusan. Okey, apa lagi soalan? Okey, soalan Aisyah saya dah jawab tadi kan. Kalau kita tahu berita terlambat, contohnya 2 minggu lepas tu, bolehlah ucap takziah, tak ada masalah. Ini pandangan yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Maknanya Aisyah punya soalan tu sebelum kita baca ayat tu. Maknanya kita dah baca dah selesai. Okey, jelas insya-Allah. Jadi rasanya cukup setakat tu insya-Allah untuk minggu ni. Untuk kali ni pengajian kita, kita akan sambung lagi pada pengajian yang akan datang insya-Allah pada bulan depan, pada hari dan waktu yang sama insya-Allah. Kan kita kuliah kita adalah kuliah Masjid Kota Damansara, kuliah bulanan yang telah pun kita alhamdulillah telah kita mulakan lebih daripada 10 tahun yang lalu sebenarnya, kan, kuliah Masjid Kota Damansara ni. Jadi kita teruskan lagi insya-Allah bulan depan, jika Allah Ta'ala panjangkan umur, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, dapat kita jumpa lagi pada bulan depan. Kalau ikutkan kuliah kita pada bulan depan adalah pada tarikh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 17 Julai 17 Julai tu sebelum Raya Haji kan? Belum Raya, betul. Raya Haji 20 Julai kan, lebih kurang lah 20 ke 21 macam tu kan. Dia 17 Julai, betul. Weekend yang sebelum Raya Haji tu. Itu adalah 10 hari yang paling mulia, paling afdal kita beribadat. So kita puasa dan sebagainya lah pada bulan depan tu. InsyaAllah puasa sunat kan? Jangan lupalah masuk 1 Zulhijjah, segala amal ibadat adalah amal yang paling Allah Ta'ala cintai. Jadi daripada sekarang, tanda siap-siap dah dalam kalender kita bila masuknya 1 Zulhijjah.
masuk 1 Zulhijjah, itu dah musim ibadah, pesta ibadah telah bermula. Okey, tanda siap-siap dalam kalender kita bila masuknya 1 Zulhijjah. Jadi cukup setakat itu insya-Allah untuk kali ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bersama-sama pada pagi ini. Terima kasih pada sahabat-sahabat Jawatankuasa Masjid Kota Damansara, khususnya Tuan Haji Fadil yang menguruskan kuliah dan yang banyak sangat membantu para asatizah kita dan para jemaah yang nak mengaji dan nak menuntut ilmu. Dan terima kasih pada yang bertanya, terima kasih pada semua yang bersama-sama lah kan, pada hari ini yang share, yang like, yang bagi star dan macam-macam lagi lah. Semuanya lah, sama ada di Facebook saya ataupun Facebook Masjid Kota Damansara. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, dapat lagi kita bersama-sama. Besok di page saya, esok malam baru ada program lagi, iaitu dengan Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hisham. Ada forum sikit esok malam. Pasal apa forum tu? Saya pun lupa dah. Okay. Hari Isnin malam insya-Allah kuliah bersama dengan Surau Putra Al-Amin Putrajaya, kuliah fiqh, asas fiqh, masih lagi awal lagi, mukadimah kitab Nailul Raja, Safinatun Najah, kitab Safinatun Najah, pada hari Isnin insya-Allah, Isnin malam. Itu yang saya ingat lah setakat ini, insya-Allah. Kemudiannya pada hari Selasa pagi kuliah tertutup, malam kuliah tertutup, selepas pukul 11 suku radio Salam FM, insya-Allah. Yang tu dengan radio lah, bukan dengan Facebook. Okey, jadi cukup setakat tu untuk kali ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khair nukfa kulla syarr, ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسن قد الحسين من نور جمال النبي شق القمر نصين ألفنا روح يا نبي من نور جمالك فين ألفنا روح يا نبي من نور جمالك فين صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، مزجش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت. صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، مزجش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت. حبيب هيمان والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان. يا سر الوجود يا طه، أنا جاي وحياتي مهتاها، أتعلق بنور النبي وأتعطر بآل البيت. صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت،
عند المقام كفيت وسقاني نور النبي شربت ما استكفيت لفرش ورود الحب وازرعها في الروح ده العشق فيك يا نبي يا حبيب صلوات ومفروضة ده العشق فيك يا نبي يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله ده العشق فيك يا بك صلوات ومفروضة ده العشق فيك يا حبيبي يا رسول الله شو صبر فجيت اقول حنيت انا يعني ايه ذنب غير حبي